Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan ahli kelab bermotor, ahli kelab skuter, Persatuan Kelab Skuter di taman kita, Taman Sarjana Impian Kajang. Jadi terima kasih diucapkan kerana usaha kita selama ini untuk berkonvoi daripada Sarjana Impian Kajang ini ke Kota Baru akhirnya menjadi kenyataan. Saya, Muhammad Sabri, selaku AJK Kelab Persatuan Skuter Elegan ini amat berbangga, amat besar hati kerana hari ini kita akan ke Kota Baru bersama-sama dengan beberapa orang marshal dan juga beberapa orang anggota polis trafik yang akan bertugas bersama-sama untuk ke sana. Jadi saya selaku AJK Keselamatan akan menerangkan sedikit keselamatan yang perlu diambil sepanjang kita berangkat ke Kota Baru. Jadi sekali lagi saya amat menekankan keselamatan yang perlu kita ambil sepanjang perjalanan kita ke Kota Baru. Okey. Sebenarnya ada dua perkara yang akan saya titik beratkan. Pertama adalah keselamatan dari segi faktor penyelenggaraan kenderaan. Okey? Faham, Cik Nizam? Ya. Cik Ju, macam mana? Okey? Okey. Tak terang lagi. Tak terangkan lagi. Macam mana boleh faham? Okey, saya akan terangkan. Pertama, saya amat berterima kasih kita amat berterima kasih kepada Cik Jo kerana beliau lah telah memberi keyakinan kepada kita untuk bergerak daripada sini ke Kota Baru. Kerana apa? Kerana beliau telah memberikan diskaun untuk menyelenggarakan motor-motor kita ini dan memberikan diskaun sebanyak 50%. Dan dengan free, servis bayar servis dengan penyelenggaraan percuma dan bayaran 50% terhadap barang-barang yang dibeli. Jadi kita berterima kasih kepada Cik Jo. Jadi seterusnya dia ada dua perkara yang saya sebutkan tadi. Pertama adalah penyelenggaraan. Penyelenggaraan ni dari sudut pertama, kita nak tengok bunga motor kita, bunga tayar motor kita sama ada bunga dalam keadaan baik. Kerana kita tahu sekarang ni musim hujan, jadi kita tidak mahu sebarang masalah melibatkan bunga motor yang boleh menyebabkan kemalangan. Yang kedua adalah lampu brek, lampu kiri kanan, lampu signal dan juga lampu depan belakang. Kita kena pastikan lampu motor ini dalam keadaan yang sempurna, yang berfungsi dengan baik. Yang ketiga adalah brake pad ataupun apa dipanggil dalam bahasa Malaysia dipanggil sebagai brake pad lah. Brake pad ni pastikan ianya dalam keadaan baik supaya semasa kita memberhentikan kenderaan tidak ada masalah. Seterusnya adalah faktor manusia. Faktor manusia ni melibatkan diri kita sendiri. Macam mana cara kita mengendalikan kenderaan kita. Pertama, kita kena pastikan pakaian yang sesuai. Pakaian yang sesuai seperti yang saya sebutkan sebelum ni. Anda perlulah memakai jaket jaket kulit. Jaket kulit dan juga sarung tangan kulit untuk memastikan keselamatan. Kita takut jika berlaku kemalangan, apakah benda yang sebenarnya yang akan faktor yang menyebabkan kemalangan, kecederaan yang teruk. Pertama adalah kerana pakaian yang tidak sesuai. Jadi apabila berlaku kemalangan, kita akan secara tidak sengaja kita akan menggunakan tangan sebagai faktor utama untuk menahan daripada tekanan semasa kita terjatuh. Jadi sarung tangan adalah penting, juga jaket kulit yang mempunyai sokongan di bahu dan tulang belakang. Sebab itu adalah dua bahagian yang penting dalam tubuh kita untuk mengelakkan berlaku kecederaan yang teruk. Kemudian baju perlulah mempunyai pantulan cahaya. Pantulan cahaya untuk supaya kenderaan lain dapat melihat kita daripada jauh.
kita tidak tahu, mungkin suasana gelap bila sampai ke Kota Baru ataupun mungkin hujan. Jadi pandang yang lain jadi okey, saya minta maaf saya hari ni mungkin saya rasa Cik Nizam, saya tak kenapa saya tertarik dengan Cik Nizam. Jadi okey, jadi apa tadi? Pakaian Pakaian tu penting, dan kasut Cik Julana, kasut selalu perempuan I tengok you pakai kasut tumit tinggi. Jadi perlu kasut ada dalam beg bagus. Jadi checklist yang saya berikan tu memang penting Jadi saya tidak mahu ada yang makan slipper sepanjang perjalanan ni. Kita takut nanti apabila berlaku kemalangan ada jari-jari kaki yang putus Jadi kita tak mahu itu berlaku. Yang kemudian faktor manusia itu sendiri, iaitu kita perlu berwaspada, sentiasa berwaspada. Sebab motor ni adalah satu kenderaan yang mudah mendapat kecederaan yang teruk. Kita melanggar kenderaan lain, kita teruk. Mereka melanggar kita, kita teruk. Jadi pastikan kita sendiri sentiasa berwaspada. Pastikan jarak kenderaan motor anda dengan motor hadapan adalah dalam jarak yang selamat supaya anda sempat untuk memberhentikan kenderaan anda jika berlaku apa-apa kemalangan atau pemberhentian secara mengejut. Yang kedua, brek anda. Brek ini adalah penting. Brek motor, anda pastikan tangan anda berada di posisi kedua-dua belah brek Skuter ni breknya adalah di hadapan, kedua-dua brek. Brek depan dan brek belakang adalah di hadapan, bukan di kaki. Jadi pastikan tangan anda sentiasa berada di brek. Cik apa tadi yang baru masuk ni kelab kita ni? Cik Hud. Cik Hud Cik Hud okey. Faham ke apa yang saya cakap ni? Ke samar-samar? Masih lagi tak faham? Faham Okey, jadi macam tu lah. Brek tangan macam mana? Brek tangan. Perlu dua-dua sentiasa berada di posisi sedia apabila berlaku pemberhentian mengejut, kita akan menggunakan kedua-dua tangan untuk brek. Kita tak nak mahu menggunakan brek hadapan saja. Sekiranya berlaku kita menggunakan brek hadapan saja, takut kenderaan kita akan bergoyang dan jatuh tergolek. Okey? Jadi gunakan kedua-dua brek. Sentiasa berada di posisi tangan kita menjaga kedua-dua brek. Dan juga yang penting, tangan kita sentiasa berada di horn di horn. Okey, horn dalam bahasa Melayu horn. Jadi pastikan berada di posisi itu. Kita tidak tahu bilakah masanya kita akan menggunakan horn ini, kerana horn ini adalah penting. Dalam masa yang singkat saja, kalau kita tidak sempat nak menekan button horn ni, sudah pasti kenderaan akan tiba-tiba masuk mencilok ke hadapan kita. Ada yang ni satu berlaku yang saya tak sengaja, kita tak sempat nak memberitahu kenderaan yang di hadapan Saya siswa jawab. Habiskan dulu. Okey. Cermin pandang belakang juga penting. Pastikan anda memandang ke kiri dan ke kanan cermin anda untuk melihat jarak kenderaan motor di belakang Jadi itu antara faktor-faktor yang saya sebutkan tadi yang sangat penting untuk memastikan keselamatan sepanjang kita berkonvoi. Suka memang suka, kita nak tengok perlawanan Selangor menentang Kelantan ni, tapi kena pastikan keselamatan kita tu penting. Apa yang saya sebutkan tadi, dua faktor. Apa faktor tadi Mr. Joe? Encik Joe? Pertama adalah faktor apa? Penyelenggaraan. Yang kedua, yang baru masuk Cik Hud sorry, Cik Hud. Apa faktor yang kedua adalah faktor manusia. Betul. Okey. Jadi dua-dua faktor ni adalah sangat penting Jadi saya sarankan di sini, pastikan keselamatan adalah penting. Apa yang saya sebutkan tadi, faktor-faktor keselamatan yang sebut tadi, dua tadi adalah penting untuk menjamin perjalanan pergi dan balik ke Kota Baru dan ke Kajang ini dapat berjalan dengan selamat Jadi itu sahaja daripada saya, pesanan dari saya. Saya doakan supaya anda semua dapat pergi dan balik dengan selamat.
Okey, sekian, terima kasih. Ada soal jawab? Ada siapa nak tanya? Ada yang tak pasti sama-sama lagi? Saya nampak Cik Nizam macam nak bertanya, dah nak buka mulut Kita nak melalui sekarang nak ke Kota Baru tu banyak laluan. Ya. Mana yang nak kita lalui? Itu. Kan saya dah tuliskan dalam peta, dalam checklist itu. Okey, mungkin Cik Nizam tertinggal mungkin tak sempat nak baca, sibuk dengan urusan kerja. Jadi kita akan melalui jalan daripada Karak ke Jabur Daripada Karak ke Jabur, kemudian kita akan melalui Bukit Besi Bukit Besi terus ke Kota Baru. Itu adalah laluan tu. Dan kita akan berhenti di dalam tiga tempat. Pertama di Temerloh. Temerloh kita akan di situ saya telah menghubungi sebuah kedai restoran makan, restoran ikan patin ikan patin Temerloh, ikan sungai. Memang sedap. Pastikan semua kosongkan perut. Sampai di sana kita akan makan ikan patin. Okey, ada 2 lagi tempat. Yang kedua kita akan berhenti di Bukit Besi dan seterusnya di Kota Baru. Ya, ada lagi? Soalan Cik Yolanda? Okey. Cik, daripada Johor Bahru ke Temerloh tu berapa lama? Johor Bahru. Ke Temerloh. Okey, saya rasa mungkin saya apa yang saya sampaikan tak sampai. Sebab tadi saya kata kita daripada Kajang bukan daripada Johor Bahru. Daripada Kajang ke Kota Baru. Mungkin apa tadi soalan tu? Minta maaf. Daripada Kajang ke Temerloh berapa jam? Sebab nak Okey. kosongkan perut tu nak makan di Temerloh. Kajang ke Temerloh. Perjalanan mengambil masa lebih kurang 2 jam. Jadi sebelum sampai ke Temerloh tu pastikan kita ada bagi roti tadi kan. Okey, makan dulu roti tu. Jadi alas perut. Bila sampai sana kita akan makan puas-puas. Ikan patin ni memang ikan patin fresh Sungai Pahang bukannya daripada kolam. Okey, seterusnya ada lagi soalan? Satu lagi. Harry nak tanya? Harry? Hood, Hood. Ya, peserta kelab yang baru Tadi motor tadi ada masalah. Okey, okey. Ada, cuma nak tanya tu. Okey. Boleh tanya Boleh. Tadi tak sebut pula berapa orang yang akan berapa orang yang itulah. akan konvoi tu, berapa orang, macam mana menjaga keselamatan siapa yang memandu konvoi tu, trafik ke unit amal ke, macam-macam lah yang trafik ke, mahala ke mana, tidak dibincangkan. Itu memang soalan yang bagus. Sebenarnya saya dah ada dalam checklist tu, tapi saya terangkan balik. Kita peserta selama 30 orang, 35 orang dan sebanyak 32 biji motor. Dan Cik Yolanda bawa motor besar. Ya, saya seorang je perempuan. You seorang perempuan Okey, jadi Cik Yolanda ni antara marshal Walaupun nampak perempuan tapi sebab badan dia yang tinggi, dia membawa motor FZ 800cc Jadi dia berada di belakang. Jadi dia sentiasa mengejar kita. Sebarang masalah Cik Yolanda akan jadi marshal. Jadi di hadapan Cik Jo sebab dia sentiasa berwaspada. Jadi kita bagi Cik Jo berada di hadapan dan juga anggota polis. Jadi menjawab soalan tadi? Jawab. Tak menjawab. Tak menjawab lagi. Pasal dalam konvoi ni bermotor ni, motosikal ni kita perlu ada polis trafik yang akan marshal yang akan samalah. Betul. Lalu lintas tu dengan politik. Betul. Kita memang ada, tadi saya sebutkan tadi, mungkin tadi sibuk dengan iPad. Jadi saya terangkan sekali lagi. Memang ada 2 orang anggota polis, satu dengan Cik Mr. Jo di hadapan dan satu dengan Cik Yolanda di belakang. Okey? Jadi anggota polis ni untuk mengawal laluan dan jarak antara kita dah tuliskan nombor kita akan bagikan nombor. Jadi setiap peserta akan meletakkan nombor di helmet, di topi keledar. Jadi kita tidak mahu ada yang terburu-buru memotong antara satu sama lain. Ada lagi soalan ke masih lagi tak jelas? Jelas. Jelas Okey. Okey, jadi sekian, terima kasih.